Setelah beberapa hari dia dipecat daripada kerajaan. Dia dipecat pun kerana mau lakukan reform. Saya masih ingat. 2 September semua orang tahu yang cerita. Orang tak tahu cerita dekat pejabat. Kan? Saya duduk dalam pejabat dia, saya tahu. Kan? Malam sebelum tu pun, 1 hari bulan. 2 hari bulan dia kena pecat. 1 hari bulan malam. Di rumah dia. Saya tiap-tiap malam lah, dekat sebulan masa tu, tiap-tiap malam kita buat sembahyang hajat. Sebab dah ada banyak masa tu. Kalau saudara masih ingat, kan, yang 50 dalil lah itu, macam-macam. Kan? Fitnah dah mula. Berbulan-bulan sebelum tu. Ini kerja Mahathir ni memang cukup licik. Kan? Jadi sampai malam 2 September malam tu, kita buat sembahyang hajat. Macam biasa. Orang semua balik. Anwar kata, Zam, you stay back. Minta tolong you sikit. Jadi susah politik dia. Dia kata kita dapat maklumat, I got information. Saya dapat maklumat, Mahathir sekarang ni tengah kumpul semua ketua menteri besar di rumah dia sekarang. Malam itu. Ini besok dia nak pecat ni. Masa kita tak tahu dia nak pecat. Tapi kita tahu dia kumpul orang malam tu. Jadi dia kata, you try to call menteri besar. Saya call, termasuklah arwah ni baru ni, Tan Sri Wan Mokhtar. Dan lagi memimpin menteri besar lain. Semua tak dapat kontak. Ialah dalam mesyuarat. Tapi saya kontak bodyguard, saya kontak pegawai-pegawai yang dia. Sebab saya susah politik timbalan menteri. Saya ada semua kontak tu. Bila bos kata kontak, saya drop sekejap. Saya pakai sebenarnya network sekejap. Tapi semua mengelak. Saya kata okey, mesyuarat. Betul, tapi confirm sekarang semua tengah mesyuarat di pejabat di rumah. Saya kata bos confirm ya. So dia tunggu sampai habis. Okey, kita tunggu. Sampai pukul 1 call tak angkat dah. Pukul 2 langsung handphone off dah. Semua kan, daripada menteri besar ini, menteri besar tu, semua tak ada dah. Kan, Anwar pun tengok saya, dia tengok saya letih. Dah pukul 2 pagi dia tanya balik dah. Dan tak apa, kita tengok besok. Masa tu saya nampak dah riak muka dia. Dia dah rasa ni. Dia besok pagi ada kemah hari Rabu masa 2 September. Ya, sebelum selalunya jadi Anwar minta jumpa Mahathir dulu. Sebab dia nak tahu, dia bagi tahu betul ada jumpa ketua-ketua menteri tu. Malam tu dia mengapa dia tak panggil saya tu nombor TPM. Dia jumpa Mahathir. Mahathir masa tu bertengkar. Dia bertengkar lah. Kan, menjerit 2 orang ni sampai keluar mendengar. Kan, masa tu. Lepas itu saya pun okey lah. Tak sempat tunggu lagi, saya ada hal lain, saya keluar lunch, saya balik ke pejabat saya ingat saya nak jumpa Datuk Seri sebab kita ada post kabinet hari Rabu, ada post kabinet di Kementerian Kewangan. Saya nak jumpa dia masa tu. Saya masuk pejabat, saya dah ditahan oleh polis. Polis dah kepung pejabat saya dan pejabat Datuk Seri Anwar. Dan tak bagi masuk dah. Saya kata, ni pejabat saya. Tak boleh. Kita dapat arahan, kita kena seal your office, kita kena geledah semua. Jadi saya dalam pejabat saya ni, fail tak banyak sebab saya bukan kaki penyamun. Kan? Dia penyamun projek yang banyak fail kat pejabat ni. Kan? Jadi saya banyak buku. Jadi buku saya ni digeledah satu ni. Kan? Sebab dia selak buku, dia takut ada dokumen apa saya simpan. Itu dapat lepas kat dalam kotak. Kan? Habis tiap buku semua. Itu saya masih ingat. Dan masuk pos kabinet. Anwar masuk pos kabinet yang terakhir. Ini saya nak cerita pasal reform ni. Yang terakhir ni dia masuk. Masa tu sebelum masuk saya tunggulah dia kat pintu. Dia kata habis. Okey, masuk. Masa tu semua ada. Timbalan Menteri Kewangan. Ini pos kabinet Kewangan, Finance Ministry. KSP, Ketua EPF, Gubernur Bank Negara, Ketua Securities Commission, semua ada. Anwar kata, this is my last time chairing this meeting as Finance Minister. I've been asked by the Prime Minister this morning to tender my resignation. And I refused. And I asked him to sack me instead. Anwar kata, saya tak akan bergeranjak dan saya tahu saya diminta untuk letak jawatan kerana saya tak boleh kompromi dengan mereka. Mahathir mengambil pendekatan dalam krisis ekonomi. Kalau saya masih ingat masa itu, ekonomi itu masalah. 1998, krisis ekonomi. Untuk selamatkan orang-orang kaya, selamatkan kapitan-kapitan besar, selamatkan syarikat-syarikat besar, saya tidak boleh terima. Bagi saya, kita mesti selamatkan orang susah dulu. Bagi saya, kita kena selamatkan syarikat kecil dan sederhana. Dan harus menyeluruh. Mahathir tak terima package saya. Dia terlampau concern dengan orang kaya. Ini Anwar cakap dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat. Maka dia ugut saya untuk saya letak jawatan. Dan macam-macam ugutan.
Dia kata, jangan terkejut kalau selepas ini. Saya masa tu lagi, sebelum keluar cerita liwat apa tu. Dia kata malam petang tu lagi. Jangan terkejut kalau selepas ni macam-macam cerita yang keluar. You akan nampak muka Anwar Ibrahim lain daripada muka saya sekarang. Macam-macam, dia kata. But I will remain steadfast and firm. Saya tidak akan berganjak untuk melakukan reform dan tetap dengan semangat dan prinsip dan falsafah saya dalam berjuang dalam politik dari awal untuk menolong kelompok yang susah. Saya mula politik daripada baling bersama dengan rakyat-rakyat susah. Saya mula kerjaya saya bukan dengan syarikat-syarikat besar, bukan dengan kerja-kerja besar. Saya menjadi hanya guru dan selepas itu guru besar saja di yayasan anda untuk mengajar orang-orang susah, untuk pimpin pelajar-pelajar yang susah. Sebab itu saya akan tetap dengan prinsip saya. Tak apa. Dan saya minta maaf dan lebih kurang lah bla bla bla. Kalau apa salah saya sebagai Menteri Kewangan, saya akan terus berjuang. Ini sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya reform. Sebab Anwar mau lakukan reform, sebab itu dipukul hebat, dipecat. Dan sebabkan kerana inilah perjuangan kerana kerajaan yang dibina selama 22 bulan itu mau melakukan reform, maka kelompok-kelompok elit ini bersekongkol, mereka bermain dengan permainan-permainan lama, lapuk yang mereka mainkan selama ini, balik dengan isu perkauman, bermula dengan Kongres Maruah Melayu, ingat? Main itu. Dan kepala dia siapa? Kepala kita orang itu. Nama Mahathir ni? Bukan kepala saya lah, kan? Kepala kawan dalam PH lah, kan? Yang pegang jawatan saya tak. Ya. Walaupun saya mengakui, memang saya jumpa Mahathir. Awal-awal saya jumpa dia. Saya jadi Kementerian Kewangan. Saya dapat maklumat tentang kes 1MDB ni. Saya dapat sebab saya dekat dengan pemimpin SPRM, pegawai SPRM. Saya masuk balik kerajaan pun hanya dengan syarat ada perubahan daripada PPR daripada SPRM. Barulah saya masuk. Dan saya masuk pun saya tak ambil, saya dapat banyak macam-macam jawatan yang nak bagi saya ni. Tapi saya hanya ambil senator sebab saya mau duduk dalam jawatan kuasa parlimen lawan rasuah. Sebab saya nak tahu, saya tetap berjuang lawan rasuah. Saya mungkin keluar sekejap daripada PKR, tapi saya tak pernah keluar dan berhenti untuk lakukan reform bagi negara ni, khususnya dapat rasuah. Kau tu tanya Abu Kasim, tanya Azam sekarang ni ketua SPRM, Datuk Syukri, saya bekerja kuat bersama mereka. Sebab itu bila kes 1MDB ni timbul, saya antara orang pertama awak tahu. Sebab mereka bagi tahu saya tu. Masa tu mereka bagi tahu untuk saya nasihatlah Najib ni. Mula dia suruh saya nasihat ni bagi tahu Rosmah sebab dia kata report daripada BP SPRM ni, Rosmah duk round satu dunia ni beli macam-macam kan. We got the report, you please lah. Masa tu mereka ingat saya rapat dengan Najib. Memanglah saya kerja dengan Najib, tapi kan saya tak setuju bab tu. Lepas tu bagi semua maklumat tentang 1MDB dari SRC International. Dia saya dapat tahu. Saya jumpa Mahathir. Tanya Mahathir tu. Saya jumpa dia masa tu belum ada Bersatu ke deklarasi rakyat tu belum ada lagi. Saya jumpa Mahathir masa tu. Saya bagi tahu dia kata dia dah tahu dah. Dia kata Deti baru bagi tahu dia kata. Gubernur Bank Negara. SPRM pun baru bagi tahu dia. Saya bagi tahu dia. Sebab apa? Sebab saya perlukan tokoh besar. Dan saya tengok Mahathir masa tu dah mula kritik. Tokoh besar untuk betulkan keadaan kerajaan masa tu. Anwar masa tu dalam penjara. Saya tak boleh jumpa dia, kan? Saya mau jumpa, saya masuk dia lah, kan? Cukuplah 2 kali saya masuk, kan? Saya tak boleh jumpa Anwar. Jadi saya jumpa Mahathir. Saya bagi tahu dia dan dia masa tu memang betul nak lakukan reform. Dia buat deklarasi rakyat, memang betul buat itu. Jadi kita sangka baik lah, kan? Tetapi bila sampai ada kuasa, baru kita nampak belang dia. Mula kita masih sangka baik lagi. Walaupun pada hari pertama sebenarnya, saudara, hari pertama dia jadi Perdana Menteri, dia angkat sumpah kita dah patutnya kita nampak, memang kita nampak, tapi kita masih sangka baik. Dia memang bunuh Anwar tu maknanya bunuh reformasi lah. Menyekat Anwar menjadi Perdana Menteri maknanya menyekat reform dalam negara ini. Itu asasnya. Pertarungan ini adalah pertarungan antara mereka yang mau reform, mau lakukan perubahan, atau mereka yang tak mau lakukan perubahan. Itu pertemuannya. Ini pertemuan besar. Ini pertemuan yang akan menentukan masa depan kita. Tapi yang lain-lain jangan bertemu lah. Kan? Ini kadang ada pula sekarang ni kita dengan kita pula bertemu pula. Kan? Ada yang macam-macam pula kata saya pula. Tak payah lah. Kan?
Saya tak nak musuh dengan siapa. Yang musuh kepada kita ialah siapa? Yang anti-reform. Musuh kita siapa? Kelompok korup. Musuh kita siapa? Kelompok pembesar, elit, bangsawan yang selama ni ambil harta kita, gunakan kuasa, tipu kita, tipu rakyat, berbilion. Sama aja mereka. Baik dia mereka Mahathir, baik mereka Najib, baik mereka Bersatu, baik mereka UMNO. Memang mereka boleh buat muafakat nasional ke Perikatan Nasional, mereka boleh buat apa pun, tetapi mereka tak buat apa dia? Mereka tak pernah angkat agenda reform. Sebab itu kita lawan mereka. Yang bersama dengan kita, Parti Keadilannya, amanahnya di AP adalah juga kadang-kadang tergelincir sikit, kan? Tetapi masih angkat agenda reform. Sebab itu masih bersama kita. Kawan-kawan kita dalam reformasi reformis mana pun lah, tak apalah, ada sikit-sikit pergeseran, tetapi semuanya masih mengangkat agenda reform. Semuanya bukan korup, bukan rasuah, bukan bersama dengan kroni. Yang kita lawan, yang pengkhianat. Sebab apa? Mereka khianat pada reform. Azmin kita lawan, bukan secara khianat. Dia dah pamerkan ciri-ciri orang yang anti-reform, bermewah-mewah dengan kemewahan. Itu pun sebenarnya kesilapan kita benarkan. Kita tak tegas. Ini juga pengajaran. Kita kena keras. Sebab itu saya dan kawan-kawan sekarang ambil pendekatan keras. Sebab bila kita tak keras, kita tak tegas, yang rugi siapa? Yang hancur siapa? Harga dia apa? Harganya bukan sekadar kita satu dua orang. Harganya satu perjuangan. Kita tak ikut betul-betul. In uridu islah. Betul in uridu islah. Kita mau lakukan islah. Tapi kita tak buat yang tak tu. Saya digerik 2 malam lepas. Semalam di Kelantan. Sebelum Kelantan saya digerik. Ada seorang tua bangun. Dia kata, apa salah kita? Saya 20 tahun dah berjuang lah. Dia letih lah. Tapi tak jadi macam tu juga. Apa salah kita? Saya kata salah kita. Kita tak buat yang mustata' tu. Kita ada semangat Islam. Baiklah sikit daripada yang penyambut-penyambut ni. Penyambut-penyambut ni langsung tak ada semangat tu. Kita ada semangat tu. Tapi kita tak lakukan mastata'tum. Kita tak lakukan bersungguh-sungguh. Dalam Quran disebut 2 fakta penting ini. Elemen penting ini. Lakukan islah dan mesti bersungguh-sungguh. Sedaya upayaku. Setakat laku islah tak cukup, tak boleh. Kalau sedaya upaya pun tak boleh juga. Mesti ada islah. UMNO dia sedaya upaya. Dia bersungguh-sungguh. Dapat kuasa, dia sapu semua. Sedaya upaya tu. Bersungguh-sungguh. Tadi baru saya disambut. Kan? Dia masuk aja, pam dia buang lah. Ada jawatan buang lah. Tak ada dalam bot ke apa, buang semua. Bersungguh-sungguh dia. Tak buang orang lah. Sapu jawatan. Kita